Bab 8 graf fungsi matematik tingkatan 2 8.2 graf fungsi. Kita akan belajar taksiran graf fungsi. Taksiran graf fungsi. Standard pembelajaran mentafsir graf fungsi. Daripada graf fungsi yang telah dibina, kita boleh membuat taksiran dan ramalan terhadap situasi yang berlaku atau akan berlaku mengikut hubungan yang diperoleh daripada pemboleh ubah. Contoh 1, raja di sebelah menunjukkan graf fungsi y sama dengan 5 tambah x. Berdasarkan graf, tentukan A nilai y apabila x dia sama dengan 2. Okey, ini adalah paksi x, ini ialah paksi y. Apabila x dia sama dengan 2, kamu keluarkan pembaris dan pensel yang tajam. Langkah pertama, kamu lukiskan satu garis mencancang ke atas sehingga bertemu dengan garis fungsi y sama dengan 5 tambah x. Berhenti di sini, kemudian lukis satu garis mengufuk ke kiri sehingga bertemu dengan paksi y. Baca nilai y. Kamu akan dapat y sama dengan 7. Jadi jawapannya ialah apabila x dia sama dengan 2, maka y dia sama dengan 7. Kita lihat pada B, nilai x apabila y dia sama dengan 4. Kita lihat pada y dia sama dengan 4. Sekarang kita akan lukis garis mengufuk ke kiri sebab garisan dia berada di sebelah kiri. Lukis satu garis mengufuk ke kiri sehingga bertemu dengan garis fungsi. Kemudian lukis satu garis mencancang ke bawah sehingga bertemu dengan paksi x. Kamu akan dapat x dia sama dengan negatif 1. Jadi jawapan dia, apabila y dia sama dengan 4, maka x dia sama dengan negatif 1. Contoh 2, raja di sebelah menunjukkan graf fungsi y sama dengan 4 tolak x kuasa 2. Berdasarkan graf, tentukan nilai y apabila x dia sama dengan 1. Ini paksi x. Ini paksi y. X dia sama dengan 1 di sini. Jadi langkah pertama, kamu keluarkan pembaris dan pensel yang tajam. Lukis satu garis mencancang ke atas sehingga bertemu dengan graf fungsi y sama dengan 4 tolak x kuasa 2. Kemudian, lukis satu garis mengufuk ke kiri sehingga bertemu dengan paksi y. Baca nilai y. Kamu akan dapat y sama dengan 3. Jadi jawapannya ialah apabila x dia sama dengan 1, maka y sama dengan 3. Kita lihat pada B, nilai x apabila y dia sama dengan negatif 5. Y sama dengan negatif 5 di sini ya. Anda boleh lukis satu garis mengufuk ke kiri dan ke kanan sehingga dia bertemu dengan graf fungsi. Kemudian, lukis satu garis mencancang ke atas sehingga bertemu dengan paksi x. Kamu akan dapat x sama dengan negatif 3. Lukis satu lagi garis mencancang ke atas sehingga bertemu dengan paksi x. Kamu dapat nilai x dia sama dengan 3. Jadi, apabila y sama dengan negatif 5, nilai x ada 2, iaitu x dia sama dengan negatif 3 dan x dia sama dengan 3. Contoh 12,
Graf fungsi di sebelah menunjukkan pergerakan sebiji bola yang ditentukan dari ketinggian 4 meter. Berdasarkan graf, tentukan A. Jarak bola itu dari tanah pada minit pertama. Kita lihat pada paksi X. Paksi X mewakili masa dalam minit. Kamu boleh labelkan dia X. Paksi Y mewakili tinggi dalam meter. Ini paksi Y. Minit pertama maksud di sini ialah X dia sama dengan 1. Jadi, pada X dia sama dengan 1, kamu lukis satu garis mencancang ke atas sehingga dia bertemu dengan garis fungsi. Kemudian kamu lukis satu garis mengufuf menuju ke arah paksi Y. Baca nilai Y, kamu akan dapat Y dia sama dengan 2 atau 2 meter. Apabila X dia sama dengan 1, kamu akan dapat Y dia sama dengan 2, maka jarak bola dari tanah pada minit pertama ialah 2 meter. Kita tengok B, masa bola menyentuh tanah. Apabila bola menyentuh tanah, tingginya ialah 0. Okey, tingginya ialah 0 sini ya. Kita lihat ke kanan. Kamu akan dapat X dia sama dengan 2. Apabila Y dia sama dengan 0, X dia sama dengan 2. Maka bola menyentuh tanah pada minit yang kedua sini. Contoh 13. Dalam ekspor keusahawanan yang lepas, Anis telah menjual nasi goreng di gerai Persatuan Pengguna. Graf di sebelah menunjukkan bilangan bungkus nasi goreng yang dijual dengan keuntungan yang diperoleh Anis. Paksi X mewakili bilangan bungkus nasi goreng dalam unit dan paksi Y mewakili keuntungan dalam ringgit. Kita tengok pada A, berapakah keuntungan yang diperoleh Anis sekiranya dia berjaya menjual 20 bungkus nasi goreng. Okey. Nasi goreng pada paksi X 20 di sini ya. Jadi, kamu lukis satu garis mencancang ke atas sehingga dia bertemu dengan garis fungsi. Kemudian, kamu lukis satu garis mengufuf menuju ke arah paksi Y. Kamu akan dapat keuntungan dia ialah 10 ringgit. Okey, kita tengok pada B. Jika Anis mendapat keuntungan sebanyak 20 ringgit, berapa bungkuskah nasi goreng yang telah dijualnya? Okey, kita sekarang lihat pada keuntungan 20. Keuntungan berada pada paksi Y. 20 di sini ya. Jadi, kamu kena lukis satu garis mengufuf sehingga dia bertemu dengan garis fungsi. Kemudian, melukis satu garis mencancang ke bawah sehingga dia bertemu dengan paksi X. Jadi, kamu akan dapat bilangan nasi goreng yang dijual ialah 40 bungkus. Okey, C. Berapakah keuntungan Anis jika 26 bungkus nasi gorengnya terjual? Okey, kita lihat pada paksi X. Ini ialah bilangan bungkus nasi goreng. Kita sekarang mau cari 26 bungkus nasi goreng. Okey, di sini 10 petak kecil ialah nilai dia ialah 10. Jadi, satu petak kecil di sini mewakili 1. Jadi, selepas 20, kamu kira 6 petak kecil lagi. Itu ialah 26. Di sini kamu lukis satu garis mencancang ke atas sehingga dia bertemu dengan garis fungsi. Kemudian, kamu lukis satu garis mengufuf menuju ke paksi Y. Okey, nilai di sini 10 petak kecil di sini sama dengan 5.
Jadi satu petak kecil kita akan guna 5 bahagi dengan 10 sama dengan 0.5. Jadi dua petak kecil di sini sama dengan 1. Jadi selepas 10 kita boleh kira dua petak ialah 1. 1, 2, 3. Jadi ada 3 lagi di atas. Kita akan guna 10 tambah 3. Kamu akan dapat 13. Maksudnya, keuntungan dia ialah RM13. Kita tengok di nyatakan satu inference yang sesuai bagi graf jualan itu. Inference di sini adalah penerangan tentang sesuatu pemerhatian. Apa yang kita perhatikan di sini, semakin banyak bilangan bungkus nasi goreng dijual, semakin banyak keuntungan yang dia dapat. Jadi, jawapannya, jumlah keuntungan Anis meningkat jika bilangan bungkus nasi goreng yang dijual bertambah. KI, berdasarkan trend graf tersebut, ramalkan keuntungan Anis jika 60 bungkus nasi goreng berjaya dijual. Okey. Yang ini ya. Kalau dia jual 10 bungkus, dia akan dapat untung RM5. Jadi, kalau 60, kita akan lihat dari sini ya. 50 kamu dapat RM25. Jadi, 10 bungkus yang seterusnya dia akan dapat untung RM5 lagi. Jadi, 25 tambah 5 kamu akan dapat 30. Jadi, keuntungan dia ialah RM30. Jom cuba 8.2. Graf menunjukkan penggunaan petrol P liter yang digunakan oleh sebuah teksi bagi jarak J km. Berdasarkan graf, A. Tentukan jarak teksi itu akan bergerak jika tangkinya diisi sebanyak 30 liter petrol. Okey, kita tengok paksi X ialah petrol dalam liter, paksi Y ialah jarak dalam kilometer. 30 liter petrol kita akan lihat pada paksi X. X dia sama dengan 30. Lukis satu garis mencancan ke atas sehingga bertemu dengan garis fungsi. Kemudian, lukis satu garis mengufuk menunjuk ke paksi Y. Kamu akan dapat nilai 30. 30 ini ialah km. Jadi, jarak teksi sama dengan 30 km. Kemudian kita tengok 42 liter petrol. Okey, kita tengok pada paksi X, tempat petrol. Okey, 10 petak kecil di sini sama dengan 10. Jadi, satu petak kecil di sini sama dengan 1. Jadi, 42. Kita akan tambah 2 petak selepas 40. Jadi, kamu lukiskan satu garis mencancan ke atas sehingga dia bertemu dengan garis fungsi. Kemudian, lukis satu garis mengufuk menuju ke arah paksi Y. Okey, di sini, selepas 40, dia ada 2 petak lagi. Jadi, kamu akan dapat jarak teksi sama dengan 42 km. Kita lihat pada B, hitung kos petrol bagi pergerakan teksi sejauh 36 km jika 1 liter petrol bernilai RM2.30. Penyelesaian. Okey, kita akan lihat pada paksi Y. Dekat paksi Y, 10 petak kecil sama dengan 10. Satu petak kecil nilai dia ialah 1. Jadi, untuk mencari 36 km, selepas 30, kamu kira 6 petak kecil lagi, itu ialah 36. Jadi, lukis satu garis mengufuk ke kanan sehingga dia bertemu dengan garis
fungsi. Kemudian, lukis satu garis mencancan ke bawah sehingga dia bertemu dengan paksi X. Okey, kamu akan kira nilai di sini. Petak di sini dia sama dengan paksi Y. Satu petak kecil sama dengan 1. Jadi selepas 30, di sini ada 6 petak. Jadi 36 liter petrol. 36 km menggunakan 36 liter petrol. Kos petrol sama dengan 36 darab dengan RM2.30. Kamu akan dapat RM82.80. Remember, like, share and subscribe my channel. Thank you.